Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk bab yang kelima, subtopik yang kedua iaitu tiga keadaan jirim. Apa yang akan dipelajari pada hari ini adalah jirim untuk menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah, tiga keadaan jirim yang berdasarkan kepada teori kinetik jirim, kadar resapan jirim dan juga kita akan membincangkan perubahan keadaan jirim oleh haba. Pertama sekali kita akan melihat apakah kandungan yang membina jirim. Yang paling penting sekali adalah semua jirim dibina oleh zarah-zarah. Jadi bermaksud yang terkandung di dalam semua jirim adalah terdiri daripada zarah-zarah yang banyak. Setiap zarah-zarah itu adalah merupakan suatu yang sangat halus, kecil dan diskret, yang tidak boleh dilihat dengan mata dan juga tidak boleh dilihat melalui mikroskop cahaya. Ia hanya boleh dikesan dengan menggunakan mikroskop elektron. Dan inilah bentuk yang boleh diwakili bagi sesuatu zarah. Ini merupakan satu zarah. Jadi dalam sesuatu jirim ada berjuta-juta, beratus-ratus juta zarah yang sama yang menyebabkan jirim itu boleh dilihat. Sebagai contoh macam ini, bagi sesuatu bahan jirim yang berbentuk pepejal, cecair dan gas, maka setiap jirim ini terdiri daripada zarah-zarah yang sangat banyak yang tersusun mengikut keadaan yang tertentu. Jadi kita boleh lihat pepejal, setiap yang bulat ini mewakili satu zarah. Jadi keadaan susunan dan pergerakan zarah-zarah inilah yang membezakan sama ada jirim itu berada dalam keadaan pepejal, cecair ataupun gas. Disebabkan oleh keadaan susunan zarah-zarah ini dan pergerakannya, maka jirim boleh dibahagikan kepada tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Keadaan jirim ini adalah disebabkan oleh keadaan zarah-zarah yang membentuk jirim tersebut. Dan keadaan ini diterangkan melalui teori kinetik jirim. Okey, teori kinetik jirim ini menerangkan keadaan zarah-zarah yang berdasarkan kepada susunan antara zarah-zarah dan juga pergerakan antara zarah-zarah. Jadi susunan dan pergerakan zarah-zarah inilah yang menyebabkan jirim-jirim itu berada dalam keadaan yang berbeza. Jadi dalam teori kinetik jirim yang menerangkan tentang sifat-sifat zarah, zarah-zarah yang membina jirim sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Keadaan ini akan menyebabkan susunan zarah-zarah akan berbeza-beza dalam setiap jirim. Pergerakan zarah-zarah ini yang pula ditentukan oleh tenaga kinetik yang diperolehi daripada tenaga haba. Dan susunan zarah-zarah ini menjadikan jirim berada dalam tiga keadaan. Jadi susunan zarah-zarah dan pergerakan zarah-zarah ini menentukan keadaan jirim, dan pergerakan dan susunan ini pula dipengaruhi oleh tenaga kinetik yang dipengaruhi pula oleh tenaga haba. Jadi di sini kita boleh lihat tiga keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas, dan setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, dan sifat-sifat fizikal yang dinyatakan di sini adalah disebabkan oleh keadaan susunan dan juga pergerakan zarah-zarah seperti yang diterangkan tadi. Jadi apa yang perlu kita faham, tiga keadaan jirim ini terjadi disebabkan oleh perbezaan dari segi susunan zarah-zarah dan juga pergerakan zarah-zarah yang membentuk jirim tersebut. Jadi itu yang konsep asas yang perlu difahami. Okey, jadi keadaan jirim untuk pepejal, cecair dan gas ini mempunyai sifat tertentu dan boleh lihat daripada sini, contohnya pepejal, bentuknya tetap, jisimnya tetap, isi padunya tetap, kebolehmampatan dia tidak boleh dimampatkan. Begitu juga untuk cecair dan juga gas mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Maka ini menyebabkan keadaan jirim bagi setiap pepejal, cecair dan gas ini adalah berbeza-beza. Seterusnya, yang ini adalah diagram yang diambil daripada buku teks. Bagaimanakah tiga keadaan jirim ini, perbezaan dan perbandingan dia
dari segi susunan, pergerakan dan ruang di antara jirim-jirim tersebut. Jadi kita lihat yang pertama gas yang ini, ruang antara zarah dia amat besar. Okey, kalau kita lihat gas dibina oleh zarah-zarah yang saiz ni sama, kita lihat contoh di sini, tapi jarak antara satu zarah dengan zarah yang lain adalah besar. Itu maksud dia. Ada ruang di antara satu zarah dengan zarah yang lain. Susunan zarah dia berjauhan antara satu sama lain. Jadi kita boleh lihat di sini, satu zarah dengan zarah yang lain jauh antara satu sama lain. Kemudian pergerakan dia, zarah-zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Jadi, kemudian dalam cecair, ruang antara zarah dia sederhana, susunan zarah dia agak rapat, pergerakan dia juga bebas dan bergerak, tapi boleh menggelonsor dan berlanggar di antara satu sama lain. Manakala dalam pepejal, kita boleh lihat zarah-zarahnya disusun dengan amat rapat dan menyebabkan ruang antara setiap zarah itu adalah sangat kecil. Dan ini menyebabkan pergerakan zarah juga tidak bebas dan hanya boleh bergetar pada kedudukan yang tetap. Jadi inilah penerangan bagaimana keadaan zarah yang membina ketiga-tiga jirim ini. Ya, jadi perbezaan tiga keadaan jirim ini ditentukan oleh bagaimana zarah-zarah ini disusun dan pergerakannya. Kemudian kita akan lihat kepada, oleh kerana jirim terbina daripada zarah-zarah, maka dia boleh bergerak ke sana kemari dan oleh sebab pergerakan zarah-zarah ini, maka ia akan mempengaruhi apa yang dipanggil sebagai kadar resapan. Kadar resapan ini bermaksud, resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Jadi ada jirim yang mempunyai kadar resapan yang tinggi dan ada yang sederhana, ada jirim yang mempunyai kadar resapan yang rendah. Jadi kita akan lihat di sini contoh kesimpulan yang kita boleh buat daripada beberapa aktiviti. Okey, dalam pepejal, berdasarkan aktiviti ini, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Di dalam cecair, kadar resapan zarah adalah lebih tinggi daripada pepejal. Manakala dalam gas, kadar resapan adalah paling tinggi. Dan gambar rajah ini menunjukkan aktiviti yang dijalankan. Aktiviti yang dijalankan berdasarkan kepada kadar resapan. Keadaan jirim, perubahan keadaan jirim boleh disebabkan oleh berlakunya penyerapan dan pembebasan haba yang boleh diterangkan berdasarkan teori kinetik jirim. Jadi jirim boleh berubah dari satu keadaan ke keadaan fizikal yang lain apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan. Jadi ini contoh bagaimana perubahan jirim yang dipengaruhi oleh haba. Apabila haba diserap, maksudnya di sini dipanaskan, jirim zarah-zarah akan memperolehi tenaga kinetik yang lebih tinggi dan dia akan boleh bergerak menjauhi antara satu sama lain yang menyebabkan berlakunya perubahan bentuk jirim. Manakala apabila zarah-zarah disejukkan, haba akan dibebaskan, tenaga kinetik zarah-zarah akan berkurangan, maka ini akan menyebabkan berlakunya perubahan bentuk jirim, perubahan keadaan jirim, disebabkan zarah-zarah itu akan menyusun diri mereka sendiri secara rapat antara satu sama lain yang menyebabkan berlakunya perubahan jirim daripada gas kepada cecair dan juga kepada pepejal. So jadi pada sini susunan zarah-zarah dan pergerakan itu sebenarnya dipengaruhi oleh tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah-zarah tersebut. Jadi ini contoh bagaimana perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair dan kepada gas, semua ini disebabkan oleh haba yang ada pada
jirim tersebut. Jika sekiranya jirim tersebut, iaitu zarah-zarah itu menerima haba, maka haba tersebut akan diserap oleh zarah dan zarah tersebut akan bergerak menjauhi antara satu sama lain dan seterusnya menyebabkan berlakunya perubahan jirim, keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair. Begitulah seterusnya apabila haba dibekalkan, dipanaskan kepada cecair, zarah-zarah cecair ini akan menyerap haba tersebut dan meningkatkan tenaga kinetik, seterusnya menyebabkan pergerakan zarah-zarah akan lebih laju dan menjauhi antara satu sama lain dan seterusnya menyebabkan berlakunya perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada gas. Jadi kita akan lihat pula kesan haba terhadap jirim. Haba boleh memberikan kesan seperti berikut melalui beberapa proses. Di sini kita akan nyatakan 6 proses, iaitu boleh menyebabkan proses peleburan, pendidihan, kondensasi, pembekuan, pemejal luapan dan penyejatan. Jadi apabila haba dikenakan terhadap jirim, maka ini akan menyebabkan proses-proses ini akan berlaku. Dan semua proses ini akan melibatkan sama ada penyerapan haba ataupun pembebasan haba oleh zarah-zarah. Jadi di sini dinyatakan secara terperinci bagi setiap proses yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan jirim melalui haba. Contoh kita berikan di sini terangkan peleburan. Dalam proses peleburan, bermaksud pepejal akan bertukar kepada cecair. Bagaimana pepejal boleh bertukar menjadi cecair? Disebabkan oleh zarah-zarah pepejal menyerap haba yang dibekalkan dan ini menyebabkan tenaga kinetik dan pergerakan zarah-zarah akan semakin meningkat dan menjauhi antara satu sama lain dan menyebabkan perubahan daripada pepejal menjadi cecair. Pendidihan juga sama, berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Cecair akan menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan larawak. Cecair akan seterusnya berubah menjadi gas. Seterusnya pembekuan, pemejaluapan, ini proses yang melibatkan haba. Jadi cecair, pembekuan ini bermaksud cecair akan berubah menjadi pepejal, di mana proses haba akan dibebaskan, zarah-zarah akan menjadi kurang tenaga kinetiknya dan bergerak dengan lebih perlahan. Maka apabila mencapai takat beku, zarah-zarah ini akan menyusun di antara satu sama lain dengan lebih rapat dan kedudukan yang tetap, maka terjadilah perubahan jirim daripada cecair menjadi pepejal. Seterusnya kita pemejal luapan adalah proses pepejal berubah secara langsung menjadi gas. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemejal luapan. Penyejatan iaitu proses yang berlaku pada sebarang suhu di mana cecair akan menyerap haba apabila dipanaskan dan zarah-zarah akan memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair akan tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Kondensasi pula adalah proses di mana gas bertukar menjadi cecair. Gas bertukar menjadi cecair dinamakan sebagai kondensasi. So dalam proses kondensasi, haba akan dibebaskan. So bila haba dibebaskan, maka zarah-zarah akan mengalami kehilangan tenaga, maka tenaga kinetik semakin berkurangan, zarah-zarah akan kurang bergerak dan ini akan menyebabkan zarah-zarah akan menghampiri antara satu sama lain, maka berlakulah pertukaran keadaan jirim daripada gas kepada cecair. Jadi kita akan lihat pula kepada beberapa ciri apabila berlakunya perubahan jirim. Yang pertama, semasa berlakunya perubahan jirim, iaitu semasa takat lebur, takat didih dan takat takat lebur dan takat didih ataupun takat beku.
takat lebur, takat didik atau pemejal luapan, suhu tidak berubah. Ya. Takat lebur, takat didik, takat beku semasa berlakunya perubahan jirim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, pada waktu takat tersebut, suhu tidak mengalami sebarang perubahan. Okey, kenapa? Sebabnya suhu, tenaga yang dibekalkan digunakan untuk membolehkan perubahan jirim ini berlaku, bukan untuk meningkatkan tenaga kinetik zarah-zarah. Yang kedua, jisim bagi jirim juga tidak berubah sebelum dan selepas perubahan keadaan jirim. Ya, contohnya daripada pepejal kepada cecair, walaupun berlaku perubahan jirim, tetapi jisim bagi jirim tersebut tidak berubah. Seterusnya, suhu meningkat apabila dipanaskan, suhu menurun apabila disejukkan. Ini konsep yang asas yang perlu diketahui. Dan seterusnya, tenaga kinetik zarah-zarah akan berubah apabila suhu berubah. Jadi sekarang ni, apabila jirim dipanaskan, maka suhu meningkat. Suhu meningkat adalah disebabkan tenaga kinetik zarah-zarah sudah meningkat. Ini contoh aktiviti yang ada di dalam buku teks berkaitan dengan suhu tidak mengalami sebarang perubahan semasa proses pendidihan air dengan menggunakan termometer mengukur suhu air yang dipanaskan. Kesimpulannya, untuk perubahan jirim ini ada beberapa ciri yang perlu diingat, iaitu semasa proses peleburan, pendidihan, pemejal luapan pepejal dan penyejatan, haba diserap oleh zarah-zarah. Manakala semasa proses kondensasi, pembekuan dan pemejal luapan gas, haba dibebaskan. Jadi ini konsep yang perlu difahami dengan betul berkaitan dengan ciri yang berlaku semasa perubahan jirim. Jadi perubahan jirim daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas adalah melibatkan proses sama ada haba diserap ataupun haba dibebaskan. Jadi itu sahaja untuk subtopik yang ini, dan seperti biasa latihan kerja rumah yang perlu dibuat boleh lihat dalam buku teks praktis formatif 5.2. Sila jawab soalan 1 hingga soalan 5 di dalam buku teks dan diminta menghantar melalui pesanan WhatsApp peribadi cikgu untuk cikgu menyemak latihan kerja rumah ini. Jadi itu sahaja. Terima kasih.